ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab ataupun buku yang saya tulis, yang saya susun, iaitulah kitab ataupun buku Ummahatul Mukminin. Dan insya-Allah hari ini kita nak sambung pada perbahasan Ummu Salamah, yang mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah, yang mana mungkin sebahagian daripada kita telah biasa mendengar nama Ummu Salamah ni. Kerana Ummu Salamah ni ada juga meriwayatkan hadis. Banyak juga hadis yang dia riwayatkan. Mungkin orang yang biasa hadir kuliah-kuliah hadis, dia biasalah dengar nama Ummu Salamah ni. Tapi mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah dengar nama Ummu Salamah, ataupun pernah dengar tapi tak tahu dia adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok nama dia. Okey. Nama beliau Ummu Salamah ni gelaran dia, kunyah dia. Manakala nama sebenar beliau adalah Hind bin Abi Umayyah Hudzafah ibnul Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Qurashiyah al-Makhzumiyah. Beliau terkenal dengan kunyahnya Ummu Salamah. Nama beliau adalah Hindun lah. Hind ataupun Hindun. Yang mana dia lebih terkenal dengan nama kunyahnya iaitu Ummu Salamah. Ya, baik. Beliau terkenal dengan kunyahnya Ummu Salamah. Okey. Oleh kerana itu ulama berbeza pendapat tentang nama sebenarnya. Ulama ni ada beza pendapat tentang nama sebenar Ummu Salamah, ya. Sebahagian mengatakan Hindun. Sebahagian kata nama sebenar adalah Hindun. Baik. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan namanya adalah Ramlah. Tetapi pandangan ini tidak tepat. Pandangan yang tepat ialah pandangan yang mengatakan nama sebenar dia adalah Hind. Baik. Inilah yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar di dalam kitab dia Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ayah beliau juga terkenal dengan kunyahnya, sehingga kan ulama berbeza pandangan tentang nama sebenar ayah dia. Ayah dia Abu Umayyah ni, Ummu Salamah binti Abi Umayyah. Abu Umayyah tu pun ulama berbeza pendapat. Apakah nama sebenar dia? Kerana dia lebih terkenal dengan nama kunyah dia, dia lebih terkenal dengan nama gelaran dia, sehingga orang tak tahu nama sebenar dia apa. Benda ni bukan hanya berlaku di zaman dulu je tuan-tuan. Di zaman sekarang ni pun sama juga berlaku. Di zaman sekarang ni pun berlaku juga benda yang sama. Bila mana orang lebih dikenali dengan nama gelaran dia, kadang-kadang orang tak tahu nama sebenar dia apa. Kan? Baik. Dia macam ada Dr. Mazhar lah cerita kat saya, Mufti Perlis kan. Kami sembang-sembang
saya duk, saya duk, dia duk cerita kat saya lah, saya duk teringat cerita dia cerita kat saya. Dia kata ada satu ketika dia pergi makan dekat warung. Dia pergi makan kat warung. Lepas tu ada orang dekat warung tu asyik tengok je dia. Kejap-kejap tengok. Kejap-kejap tengok. Jadi dia pun buat tak reti je lah kan. Dia makan je. Lepas daripada tu, yang asyik tengok-tengok ni, yang asyik tengok-tengok dia ni pun datang. Dia kata, Assalamualaikum. Tama nak tanya encik, nama siapa Dia kata, saya nama Asri, Muhammad Asri. Oh, dia kata, saya ingat Dr. Mazhar, muka sama. Jadi, kadang-kadang, dia tak tahu, dia tak sedar Dr. Mazhar tu sebenarnya nama dia Muhammad Asri lah. Tapi oleh kerana terkenal dengan nama gelaran, maka dia tak tahu nama sebenar. Jadi zaman dulu, lagilah kan. Tak ada IC dan tak ada orang kata apa pasport lagilah orang kalau dipanggil dengan nama gelaran dengan nama kunyah yang bermula dengan Abu dan Ummu, dah tentulah sukar lagi orang nak mengetahui ataupun mengenal pasti nama sebenar dia. Ya, baik. Ayah beliau terkenal dengan nama kunyah dia jugalah, ya, iaitu Abu Umayyah. Sebahagian ulama mengatakan nama dia Suhail. Sebahagian ulama mengatakan nama sebenar ayah dia ni Suhail ataupun Sahal. Namun pandangan yang tepat, nama sebenar ayah dia ni adalah Huzafah. Huzafah, bukan Huzaifah, tapi Huzaifah, betul. Huzaifah, bukan Huzafah. Huzafah nama orang lain. Ada juga Arab nama Huzafah, tetapi yang sebenarnya adalah nama ayah kepada Ummu Salamah ni adalah Huzaifah. Ya? Huzaifah bin Mughirah Al-Makhzumi, ya, daripada Bani Makhzum. Ummu Salamah radhiyallahu anha merupakan antara wanita yang tercantik, wanita Arab yang tercantik dan wanita yang paling mulia, antara yang paling mulia lah nasabnya di kalangan orang Arab. Bapa Ummu Salamah ni tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada dia terkenal dengan nama gelaran dia iaitu ya Abu Umayyah, dia juga ada laqab. Orang bagi dia gelaran yang lain yang mana bapa dia dipanggil Zadur Rakib, iaitu bekalan orang yang bermusafir. Kenapa? Kerana Abu Umayyah ni ataupun Huzaifah yang merupakan ayah kepada Ummu Salamah ni tuan-tuan, pada zaman dulu bapa dia sangat terkenal sebagai orang yang pemurah, sehingga apabila orang musafir dengan dia, orang tak perlu bawa apa-apa bekalan lagi dah. Sebab apa orang tak perlu bawa apa-apa bekalan? Kerana dah disediakan oleh bapa dia sediakan untuk diri dia dan juga untuk rombongan yang pergi bersama dengan dia. Sebab tu saya sebut di situ, manakala bapa kepada Ummu Salamah ini diberi gelaran sebagai Zadur Rakib, maksudnya ialah bekalan bagi orang yang bermusafir. Kerana dia seorang yang sangat pemurah dan dibuktikan dengan sesiapa yang bermusafir bersama-sama bapaknya ini tidak akan perlu bawa bekalan kerana semuanya dia telah sediakan. Ini disebut oleh para ulama. Ibunya bernama Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Malik. Ummu Salamah radhiyallahu anha mempunyai hubungan kerabat dengan Khalid bin Al-Walid. Maksudnya Ummu Salamah ni dia ada hubungan kekeluargaan dengan Khalid bin Al-Walid kerana dia ni dengan Khalid bin Al-Walid, dia tu anak kepada bapa saudara Khalid, sebelah bapa. Jauh sikit lah. Tapi masih lagi ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pertalian darah. Itulah Ummu Salamah punya nasab. Baik. Perkahwinan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Ummu Salamah ni menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebelum kita nak tahu benda tu tuan-tuan, kita kena tahu bahawasanya seperti mana yang telah saya ceritakan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha aja yang bukan janda, yang anak dara. Maksudnya Aisyah aja yang tak pernah kahwin dengan orang lain sebelum daripada menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain
semuanya adalah janda yang pernah menikah dengan orang lain sebelum daripada menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah ni, oleh kerana dia janda, dia ada suami lah. Siapa suami dia? Suami dia Abu Salamah. Maka sebab itu saya sebut muka surat 120. Beliau radhiyallahu anha berkahwin dengan Abu Salamah. Ya. Beliau radhiyallahu anha, yakni Ummu Salamah, berkahwin dengan Abu Salamah radhiyallahu anhu sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ni tuan-tuan, sewaktu zaman dia hidup, dia orang yang baik, suami yang misali lah, sehingga kan Ummu Salamah ni apabila meninggal saja Abu Salamah, dia sampai tergerak jiwa untuk mengatakan siapa yang boleh ganti kebaikan Abu Salamah ni. Siapa yang boleh ganti kesalehan Abu Salamah ni. Itu dia, punya baiknya Abu Salamah ni. Jadi Abu Salamah ni, ya, merupakan orang yang saleh. Seorang yang saleh. Nama beliau adalah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah Al-Makhzumi. Abu Salamah dan Ummu Salamah termasuk di kalangan orang yang awal masuk ke dalam Islam. Maksudnya Ummu Salamah pun dia, Abu Salamah pun dia. Apa dia? Mereka ni berdua masuk Islam awal. Di antara as-sabiqun jugalah, di antara orang yang menerima dan menyahut seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal, ya. Antara yang terawal memeluk Islam dan merupakan adik-beradik susuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelah ibu Nabi. Maksudnya Abu Salamah ni ada jugalah hubungan kekeluargaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ibu Abu Salamah ni bernama Barrah binti Abdul Muttalib. Beliau juga terkenal dengan kunyah. Abu Salamah ni lebih terkenal. Walaupun nama dia Abdullah bin Abdul Asad, tapi kalau orang sebut Abdullah bin Abdul Asad, orang tak tahu siapa. Tapi kalau sebut Abu Salamah, orang tahulah, Abu Salamah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suami kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah tu isteri dia sebelum dia meninggal dunia. Ulama berbeza pendapat tentang bilakah kematian Abu Salamah radhiyallahu anhu. Sebahagian ulama mengatakan beliau meninggal dunia selepas peperangan Badar. Ini merupakan pandangan yang dipilih oleh Al-Imam Az-Zahabi. Zahabi dalam kitab dia Siyar A'lamin Nubala, dia mengatakan bahawasanya Abu Salamah meninggal dunia selepas daripada peperangan Badar. Lepas perang Badar, maksudnya pada tahun kedua Hijrah, lepas tu Abu Salamah pun meninggal dunia. Manakala sebahagian ulama yang lain menganggap beliau meninggal dunia selepas daripada peperangan Uhud. Maksud setahun lepas tu, setahun sebulan. Kerana kita semua tahu peperangan Badar berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, manakala peperangan Uhud berlaku pada bulan Syawal pada tahun ketiga Hijrah. Pandangan yang kata dia meninggal selepas peperangan Uhud merupakan pandangan Ibnu Hajar di dalam kitab dia Al-Isabah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi tak ada masalah tuan-tuan. Kerana khilaf ini tidak ada terbit daripada dia hukum-hukum tertentu. Tak ada. Kita nak tahu bila dia mati je, maklumat sejarah saja. Selepas Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Ummu Salamah menikahi Rasulullah. Maksud Rasulullah pinang Ummu Salamah. Perkahwinan ini berlangsung pada tahun keempat Hijrah, iaitu pada bulan Jumadal Akhirah. Lepas Abu Salamah meninggal, ada yang kata meninggal pada bulan pada tahun kedua, ada yang kata meninggal pada Nabi SAW pada tahun yang keempat, Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Ada juga pandangan yang kata ia berlangsung pada tahun ketiga, ada juga yang kata pada tahun kedua. Khilaf di kalangan para ulama, tetapi ulama tidak ada beza pendapat mengatakan sememangnya Ummu Salamah menikahi Abu Salamah sebelum daripada beliau wafat, dan setelah beliau wafat, setelah habis iddahnya, maka Nabi SAW meminangnya
Dan apabila Nabi pinang dia, maka dia asalnya dia tak terima kerana dia bimbang dia akan menyakiti Nabi dengan sifat uh, cemburu dia. Maka Nabi SAW beritahu kepada wakil Nabi supaya bagi tahu kat dia Allah Ta'ala akan hilangkan dengan bantuan Allah. Maka dia terima dan menjadi isteri Nabi SAW. Ya, baik. Apa kelebihan Ummu Salamah ni? Kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis, tuan-tuan, kita akan dapati, kalau kita baca kitab hadis, kita baca kitab sirah, kita baca kitab biografi ulama yang ditulis, biografi muhaddithin yang ditulis oleh ulama-ulama hadis, kita akan dapati Ummu Salamah ni ada banyak kelebihan dia. Ada banyaklah kelebihan Ummu Salamah ni. Kita akan sebut insya-Allah yang mana yang menonjol. Yang pertama sekali, Ummu Salamah pernah terlibat dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Habasyah ni adalah satu bumi yang berada di luar daripada semenanjung Arab, yang dia ni berdekatan dengan Afrika, benua Afrika dah. Kenapa Nabi SAW membenarkan dan mengizinkan sebahagian sahabat untuk pergi ke bumi Habasyah? Para ulama menyebutkan kerana pada waktu diizinkan kepada orang Islam untuk berhijrah ke bumi Habasyah adalah untuk mencari perlindungan. Kerana pada waktu tu di Mekah, keadaan sangat getir. Keadaan sangat-sangat mendesak. Ada yang diseksa, ada yang dipukul, ada yang dipaksa baring di atas besi panas, ada yang dibunuh, ada yang dihina. Nabi SAW juga tidak terlepas daripada penghinaan dan kutukan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi, bila mana peristiwa ataupun perkara ini berlaku kepada orang Islam, maka Nabi SAW mengizinkan para sahabat untuk pergi ke bumi Habasyah, kerana Nabi tahu di sana ni ada seorang raja. Di sana ada seorang raja yang beragama Nasrani. Yang beragama Kristian pada zaman itu, yang mana dia ni mempunyai sifat belas yang tinggi. Yang mempunyai sifat belas kasihan yang tinggi, yang mempunyai sifat rahmat yang tinggi sikit berbanding orang Quraisy yang ada pada waktu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dalam sejarah Habasyah ni, sejarah yang terkenal lah. Sejarah yang terkenal Habasyah ni, yang mana Nabi SAW kata, izhabu ila ardil Habasyah. Pergilah kamu ke bumi Habasyah. Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Kerana di sana ni ada seorang raja yang satu orang pun tidak dizalimi jika berada di sisinya. Jadi sebab itu, sebahagian daripada sahabat, bukan semua pergi, sebahagian saja yang pergi. Ja'far bin Abi Talib antara yang pergi mengetuai rombongan ini, dan diikuti oleh beberapa orang sahabat yang lain. Antara yang pergi adalah Ummu Salamah dan juga Abu Salamah. Kenapa yang saya kata istimewa ni? Kerana tuan-tuan, mereka sanggup untuk meninggalkan negara. Kerana mereka sanggup untuk meninggalkan tanah air hanya semata-mata kerana menyelamatkan, hanya semata-mata kerana ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Menyelamatkan pegangan agama mereka sendiri, menyelamatkan diri yang beriman kepada Allah, menjadikan diri mereka boleh beramal dengan agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Ini bukan satu benda yang senang, tuan-tuan. Ini pengorbanan yang besar. Dan mereka pun tak tahu adakah perjalanan mereka akan selamat. Mereka pun tak tahu adakah mereka akan kembali semula ataupun tidak. Tetapi mereka sanggup untuk meredah bahaya, untuk merentas jarak yang sangat jauh, hanya semata-mata kerana nak menyelamatkan agama, nak menyelamatkan diri. Jadi ini pengorbanan golongan yang pergi berhijrah ke bumi Habasyah. Banyaklah hikmah yang kita boleh ambil. Antaranya kita boleh mendapat perlindungan
daripada negara yang bukan Islam jika terdesak. Jika ada negara bukan Islam yang menzalimi, negara Islam lain tak mau terima, negara bukan Islam aja boleh memberi perlindungan, oleh kerana darurat boleh duduk di sana. Seperti mana para sahabat Nabi SAW pada waktu ni mereka mendapat perlindungan daripada orang yang bukan Islam. Walaupun akhirnya Najasyi itu masuk Islam. Raja Habasyah tu akhirnya masuk Islam. Tetapi pada waktu ni, waktu orang Islam pergi, mereka tak. Dia adalah seorang yang bukan Islam, Nasrani, negara yang Nasrani. Baik. Di antara hikmahnya juga tuan-tuan, selain daripada boleh untuk mendapatkan perlindungan, hikmahnya juga adalah untuk mendedahkan kepada orang Islam tentang kita panggil apa, kemahiran berdialog. Kerana kita tahu kan, sewaktu orang Islam pergi ke bumi Habasyah, mereka pergi dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Orang Quraisy bila dapat tahu, orang Quraisy kejar orang Islam yang pergi ke sana tetapi tak dapat. Jadi bila dia orang dah tahu, dia orang terus pergi hantar wakil. Siapa wakil tu? Wakil tu diketuai oleh Amr bin Al-As. Akhirnya Amr ni akhirnya masuk Islam. Amr ni masuk Islam akhirnya, tapi pada waktu ni dia tak Islam lagi. Dia usaha untuk bawa hadiah-hadiah, dia pergi bagi kepada pembesar-pembesar Habasyah. Dia bagi kepada Najasyi untuk memujuk Raja Najasyi ini supaya kembalikan orang-orang Arab Quraisy yang pindah ke bumi Habasyah, pulangkan semula kepada diorang. Dan Amr bin Al-As menuduh mereka ini adalah orang yang meninggalkan agama, tak ikut agama Nasrani, tak ikut agama Quraisy. Mereka ini merupakan orang yang membawa kemudaratan, buat agama baru, reka agama baru dan sebagainya. Tapi Najasyi ni orang yang baik, seperti mana saya sebut tadi. Maka Najasyi panggil wakil kepada orang Islam, iaitulah Ja'far bin Abi Talib, untuk berhujah dengan mereka, untuk menjelaskan kedudukan mereka. Maka Ja'far bin Abi Talib membuka ucapan dia itu dengan baik sekali. Dia menceritakan kebaikan Islam, tidak makan bangkai, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menipu. Kalau macam inilah sifatnya, maka orang ni tak bahayalah. Dia nak ikut agama apa pun tak ada masalah. Selagi mana dia tak menipu, selagi mana dia tak makan bangkai, selagi mana dia tak berzina, maka ucapan ni satu ucapan yang bagi saya merupakan ucapan yang sangat bijak. Ucapan yang sangat bijak. Walaupun Amr bin Al-As cuba untuk menaikkan kemarahan Najasyi dengan mengatakan bahawasanya orang Islam ni tidak mempertuhankan Isa anak Maryam, tetapi Ja'far bin Abi Talib mengatakan kami tetap beriman dengan kenabian Isa. Dia merupakan Abdullah, hamba Allah, merupakan Nabi Allah, merupakan the word of God, merupakan kalimah Allah yang Allah Ta'ala sebut kun fayakun, yang berlaku keajaiban pada kelahirannya. Maka akhirnya Najasyi percaya bahawasanya mereka juga menghormati Isa anak Maryam. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Najasyi tak hantar balik. Najasyi tak penuhi tuntutan Amr bin Al-As. Akhirnya Amr bin Al-As pun balik. Orang Islam pun duduklah. Sehingga pada satu ketika mereka pun kembali apabila keadaan sudah tenang. Jadi ini merupakan di antara kisah peristiwa perpindahan ataupun hijrah yang pertama yang berlaku dalam Islam, iaitulah hijrah ke bumi Habasyah. Saya sebut di situ muka surat 122. Antara kelebihan Ummu Salamah radhiyallahu anha ialah beliau termasuk antara sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Beliau berhijrah ke sana bersama dengan suaminya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahawa Ummu Salamah dan Abu Salamah merupakan orang yang awal memeluk Islam. Awal memeluk Islam, ya. Mereka sanggup berhijrah meninggalkan negeri sendiri demi menyelamatkan akidah mereka. Demi nak selamatkan pegangan agama, demi nak meneruskan tuntutan Allah Subhanahu wa taala ke atas diri mereka. Oleh kerana Mekah pada masa tu
merupakan negara yang bahaya, merupakan daerah yang bahaya, maka dalam keadaan tu mereka pergi ke bumi Habasyah untuk menyelamatkan diri mereka. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, Ummu Salamah merupakan perempuan pertama berhijrah ke Madinah yang menaiki tunggangan. Ini di antara keistimewaan juga yang diberikan kepada Ummu Salamah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana waktu orang kata apa, dia nak berhijrah ni, dia menaiki tunggangan. Sebenarnya cerita pasal hijrah ni, tuan-tuan, ya, ada cerita yang menarik yang diceritakan oleh Ibn Ishaq. Kalau kita nak tengok. Baik. Ummu Salamah, saya sebut di situ. Ummu Salamah juga dianggap sebagai orang perempuan pertama yang berhijrah menaiki tunggangan ke Madinah menurut sebahagian ulama. Berkenaan dengan kisah penghijrahan Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mempunyai satu kelebihan, yang mana beliau diuji dengan ujian yang sangat berat dan dia sabar. Dia sabar waktu tu. Ini berdasarkan kepada riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, yang meriwayatkan daripada ayahnya Ishaq bin Yasar, yang meriwayatkan daripada Salamah bin Abdullah bin Umar bin Abi Salamah, yang meriwayatkan daripada neneknya Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah berkata, ketika mana Abu Salamah berazam untuk berhijrah ke Madinah, dia pun menyediakan tunggangan, yakni kenderaan, dan naikkan aku ke atasnya. Maksudnya mereka ni sama-sama nak pergi hijrah. Sama-sama nak pergi hijrah, maka Abu Salamah pun sediakan tunggangan, naikkan isteri dia ke atas tunggangan, dan dia membawaku sekali, dan dia letakkan anakku. Dia letakkan anak dia orang untuk bersama pergi. Iaitu anak dia siapa? Anak dia Salamah lah. Dah Ummu Salamah, Ibu Salamah, Abu Salamah, bapa Salamah. Jadi Salamah pun ikut sekali. Baik. Salamah pada waktu tu berada di atas pangkuanku. Kemudian dia keluar bersama-samaku dengan menunggang unta. 3 beranak pergi. Nak pergi mana? Nak pergi berhijrah ke Madinah. Tiba-tiba Bani Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum nampak aku dan dia. Masa dia orang nak pergi hijrah ni, kita tahu ya, bukan semua orang pergi hijrah ni dalam keadaan yang terang-terang. Ada sebahagian yang pergi terang-terang. Ya. Ada keadaan yang pergi terang-terang. Seperti mana dalam riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun riwayat ni ada percanggahan sikit, tetapi kalau riwayat ini benar sekalipun, ya, kalau riwayat ini benar sekalipun tak ada masalah. Kalau riwayat ini tak benar lagi lah tak ada masalah. Kalau riwayat ini benar, taklah menunjukkan Umar ni lebih berani daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana Nabi sebenarnya lebih berani daripada Umar. Nabi lebih yakin kepada Allah daripada Umar. Tetapi Nabi menyedari hakikat bahawasanya Nabi ini contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu wahai orang-orang mukmin, ya, pada Rasulullah itu ada contoh yang baik. Jadi kalau Nabi buat macam mana Umar buat, ia akan menjadi satu contoh. Ia akan menjadi satu contoh. Semua orang pakat nak ikut belaka. Semua orang pakat nak ikut belaka. Jadi ini benda yang tak dikehendaki oleh Nabi. Kerana bukan semua orang mampu. Tapi kalau Umar yang buat, tak ada masalah. Sebab ada orang kan sangka, Umar yang buat. Kami bukan mampu macam Umar. Tapi, kalau Nabi yang buat, ia menjadi satu contoh. Walaupun orang tak mampu, orang tetap nak ikut. Takut-takut mereka tak mampu, maka Nabi SAW pergi sembunyi-sembunyi bersama dengan Abu Bakar. Jadi bila Abu Salamah dengan Ummu Salamah ni nak pergi bersama dengan anak mereka, bertemu dengan Bani Mughirah. Ya, bila bertemu dengan Bani Mughirah, mereka pun ternampak. Dia nampak aku, dia nampak Abu Salamah, dan mereka pergi berjumpa dengan Abu Salamah dan mereka berkata, diri kau boleh ambil. Maksudnya, diri kau ni kami tak peduli. Dia kata. Tetapi adakah engkau lihat pada isteri engkau ni?
Kau tengok bini kau ni. Apa sebab yang valid? Apa alasan yang valid untuk kami biarkan isteri engkau ni ikut engkau pergi ke Madinah? Ikut engkau pergi ke Yathrib. Apa alasan? Ya, ni Bani Mughirah ni maksud keluarga kepada Ummu Salamah. Ya? Maka sebab itu dia kata, tetapi adakah kau lihat pada isteri engkau ni? Atas sebab apa kami nak biar dia bersama-sama dengan engkau untuk pergi mengembara ke negeri lain? Ke Yathrib. Ya? Mereka ini ketua kabilah dan persoalkan Abu Salamah tentang isterinya yang sama kabilah dengan mereka. Jadi Abu Salamah pun tak boleh nak jawab apalah sebab ramai kan. Mereka pun menarik tali unta itu dan mengambilku. Iaitu dia orang ambil Ummu Salamah, tak bagi nak pergi ikut Abu Salamah. Wahai Abu Salamah tu suami dia. Tapi oleh kerana mereka ramai, tak boleh buat apa-apa. Ya. Apabila mereka mengambilku, Bani Abdul Asad. Ini kabilah Abu Salamah. Bani Abdul Asad, kabilah Abi Salamah pula marah, dia kata. Mereka berkata, tidak demi Allah, kami tidak akan meninggalkan anak kami di sisinya. Kami tak akan tinggalkan anak di sisinya kerana kalian telah mengambilnya daripada saudara kami, yakni Abu Salamah. Maksudnya, kabilah Ummu Salamah ambil Ummu Salamah. Abu Salamah nak pergi ke Yathrib. Kabilah Abu Salamah kata, hampa dah ambil Ummu Salamah, kami nak ambil anak dia. Kami tak akan biarkan anak dia ni kamu ambil sekali. Okey. Mereka pun berebut anak pasangan ini, yakni Salamah, sehingga dapat kepada Bani Abdul Asad. Berebut-rebut, akhirnya Bani Abdul Asad dapat anak ni, bawa balik. Ummu Salamah sambung cerita, dia kata, aku kekal bersama dengan Bani Mughirah dan suamiku saja yang berhijrah ke Madinah. Kerana dia tidak boleh nak buat apa-apa lagi dah pada masa tu. Waktu tu merupakan waktu yang sangat-sangat genting, waktu yang sangat-sangat bahaya. Abu Salamah tak mampu nak buat apa-apa. Abu Salamah tak mampu nak buat apa-apa. Jadi Abu Salamah pun pergi. Abu Salamah pun pergi. Maka apa yang jadi pada Ummu Salamah? Suami tak ada, anak tak ada. Dia tinggal seorang-seorang kat Mekah. Ini merupakan ujian, tuan-tuan. Ini merupakan ujian yang besar, ujian yang kuat. Seorang ibu terpisah dengan anak dia, terpisah dengan suami dia. Dia pun tak tahu suami dia selamat ke tidak dalam perjalanan. Dia pun tak tahu anak dia apa khabar, tak tahu. Tapi dia sanggup kerana mempertahankan agama. Beliau berkata, maka aku berpisah dengan suami dan anakku. Aku berpisah dengan suami dan anakku. Suami ke Madinah, anak diserahkan kepada keluarga suami, dan Ummu Salamah pula kekal di Mekah. Kemudian pada waktu awal pagi, dia selalu duduk di satu kawasan di Mekah, iaitu di Al-Abtah, dan berdoa serta menangis. Ini Ummu Salamah, tuan-tuan. Yang kadang-kadang kita tak tahu cerita ni. Kita tak tahu cerita ni, bila kita tengok, oh rupanya berat juga ujian yang Allah Ta'ala beri kepada Ummu Salamah. Patutlah dia ni orang yang hebat. Patutlah dia ni diangkat nama dia. Sebab ujian dia besar, tuan-tuan. Sebab ujian dia besar. Rutin yang sama berlaku sehingga setahun atau hampir setahun. Berpisah dengan anak, berpisah dengan suami. Tak tahu apa cerita. Tak tahu hidup ke tidak. Tak dengar khabar berita. Setahun, tuan-tuan. Ulang alik ke Abtah, menangis. Berdoa, menangis. Berdoa, menangis. Habis tu siapa nak harap? Nak harap pada siapa, tuan-tuan? Hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang memberi ruang. Allah Ta'ala lah yang akan membantu. Tak ada siapa lagi yang boleh bantu pada masa itu. Rutin yang sama berlaku sehingga setahun atau hampir setahun. Sehingga ada seorang lelaki daripada anak bapa saudaranya yang datang kepadanya, iaitu salah seorang daripada Bani Mughirah. Bani Mughirah ni satu keluarga. Satu puak lah dengan Ummu Salamah ni. Dia pun tengok Ummu Salamah ni duk berulang pergi ke Abtah, doa menangis, doa menangis. Maka dia kata apa? Dia kata, dia melihat Ummu Salamah menangis, tiba-tiba timbul kesian pada dia. Timbul kesian padanya, serta dia bertanya kepada orang sekabilah dengannya, kenapa kamu semua tidak biarkan saja wanita yang malang ini untuk keluar? Kamu telah memisahkan dia dengan suami dan anak-anaknya.
timbul rasa kesian. Siapa yang wujudkan rasa kesian dalam jiwa orang ni? Allah Azza wa Jal dengan doa Ummu Salamah, maka timbul perasaan kesian dan dia minta supaya Bani Mughirah ini berfikir. Korang tak kesian ke tengok dia? Korang tak kesian ke tengok dia? Korang dah pisahkan dia. Dahlah pisahkan dengan anak, dengan suami. Pisah pula dengan anak. Dia tinggal seorang-seorang. Setahun dia menangis. Setahun dia berdoa. Akhirnya Allah Ta'ala hantar orang untuk bantu dia. Maka dia pun kata, kamu tak kesian. Kamu dah pisahkan satu orang dengan anak dia. Ini benda besar ni. Maka mereka pun berkata, jika kau nak pergi dengan suami kau, kau pergilah. Maksudnya mungkin kau dah tengok kan, dia ni kental betul jiwa dia. Walaupun terpaksa berpisah, tak ada masalah, dia nak pegang agama yang dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka kata, kau nak pergi kepada suami kau pergilah. Kami tak mau halang lagi dah. Kami tak mau halang lagi dah. Baik. Maka bila cakap macam tu aja, ya, setelah itu Bani Abdul Asad, yakni keluarga Abu Salamah pun memulangkan anaknya, dan kemudian Ummu Salamah menaiki untanya dan meletakkan anaknya di pangkuannya. Dia pun ambil, ya, keluarga suami dia ni bukannya nak pisahkan sangat pun, tapi sebab suami dia, keluarga suami dia ni tengok yang dia ni ditahan oleh keluarga dia. Abu Salamah tak dibenarkan untuk bawa, jadi kami tahan anak dia supaya anak dia tu berada di bawah penglihatan kami, bawah jagaan kami. So bila dia tengok Ummu Salamah nak pergi ke suami dia, dia orang pulangkan balik anak tu. Pulangkan balik Salamah. Jadi Ummu Salamah ni pun naik unta balik. Letakkan Salamah di atas pangkuan. Akhirnya beliau keluar daripada Mekah dan menuju ke Madinah untuk bersama-sama dengan suami. Ini yang saya kata ni. Perempuan seorang-seorang dengan anak naik kenderaan nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah daripada Mekah. Perjalanan yang jauh. 600 km aku tak silap saya. Siapa yang pernah pergi umrah, pergi Mekah, buat haji, dia tahulah. Jauhnya Madinah dengan Mekah ni. Beliau redha dengan benda ni dan berkata, tiada siapa bersama denganku dari kalangan makhluk Allah. Tak ada siapa, melainkan aku dengan anak aku je. Dia juga berkata, aku meminta sesiapa yang aku jumpa untuk menyampaikan aku pergi berjumpa dengan suamiku. Mana-mana orang yang dijumpa, dia akan tanya, pernah nampak Abu Salamah? Pernah nampak Abu Salamah? Supaya dia boleh sampai kepada Abu Salamah. Apabila beliau sampai ke Tan'im. Tan'im ni satu kawasan yang berdekatan dengan Mekah jugalah. Beliau berjumpa dengan Uthman bin Talhah bin Abi Talhah. Yang mana pada ketika itu, Uthman belum memeluk Islam. Waktu ni Uthman ni masih belum terima Islam lagi. Maka Uthman pun bertanya. Dia jumpa dengan Uthman. Uthman tanya pada Ummu Salamah, kamu hendak ke mana wahai Abu Umayyah? Wahai saudara Abu Umayyah, Kamu nak ke mana wahai saudara Abu Umayyah? Ummu Salamah jawab, aku nak pergi berjumpa. Aku nak pergi kepada suamiku yang berada di Madinah. Dia baru ada kat Tan'im pada masa tu. Jauh. Maka dia kata, aku nak pergi jumpa dengan suami aku yang berada di Madinah. Suami aku dah pergi lama dah. Setahun lepas suami aku pergi. Macam itulah. Uthman bertanya, tidak ada sesiapa yang teman kamu ke? Ni dua orang anak beranak ni. Dahlah perempuan pula tu. Kita kena tahu, zaman dulu musafir orang perempuan, kalau tak ada mahram yang boleh mengawal dia, tak ada mahram yang boleh jaga dia, maka ia merupakan satu benda yang bahaya. Anytime lanun padang pasir boleh rompak dia. Anytime orang boleh ceroboh kehormatan dia. Bahaya benda ni. Kerana zaman dulu, dia punya pengangkutan adalah menggunakan unta dan kuda sahaja. Ya, baik. Maka dia kata, tak ada siapa ke yang nak bawa? Ummu Salamah kata, tiada siapa yang bersamaku melainkan aku, anak aku dan Allah. Tengok iman dia, tuan-tuan. Begitu besar. Ya, baik. Uthman berkata, demi Allah, tiada tempat untuk kamu ditinggalkan. Maksud dia kata, aku tak boleh tinggalkan kamu ni. Aku tak boleh tinggalkan kamu anak beranak bahaya. Walaupun masa ni dia belum Islam, tuan-tuan. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu, tuan-tuan, sifat kesian, sifat belas dan ihsan kepada manusia ni kadang-kadang tidak memerlukan kepada iman pun untuk orang jadi rasional dalam mengasihi orang yang ditindas, dalam mengasihi orang yang berada dalam keadaan kesusahan.
kita pun tengoklah sebelum-sebelum ni kan. Kita tengok macam mana Gaza dibom, Gaza diserang teruk. Orang yang bukan Islam pun bangkit dan mereka tahu bahawasanya orang Palestin sedang ditindas oleh puak-puak Israel. Orang Palestin sedang dizalimi, dibedil tanpa ada belas kasihan dan mereka timbul perasaan kasihan. Tak perlu keimanan pun kerana benda ni benda yang dikongsi bersama, fitrah manusia. Ya, tak perlu pun untuk dia masuk Islam. Tapi kalau dia masuk Islam, dia akan dapat ganjaran yang lebih baik lah. Ya, ganjaran yang dia akan terlepas daripada azab neraka lah. Baik, cuma Osman ni belum Islam tapi dia pun kesian. Dia kata aku tak boleh tinggalkan kamu, aku kena bawa. Dia pun pegang tali unta dan menghantarkan aku. Dia pegang tali unta Ummu Salamah, dia hantar. Bukan dekat, daripada Tanaim nak pergi ke Madinah, jauh tuan-tuan. Maka aku tidak pernah menjumpai lelaki Arab yang aku lihat lebih mulia daripada dia. Ummu Salamah pun mengakui lah. Dia kata aku tak pernah tengok lah setakat hidup aku ni orang yang baik semata-mata nak hantar aku yang tak ada kepentingan apa pun untuk diri dia. Tapi dia sanggup hantar. Jauh. Ratusan kilometer, 600 kilometer. Semata-mata nak pergi hantar aku kerana kesian. Bukan kerana ada kepentingan pun. Tak ada. Maka dia pun hantar. Bila tiba di tempat rehat, dia menundukkan untaku. Dia dudukkan untaku. Dia kata, apabila kami turun, dia mendekati unta dan menurunkan barang-barang dari unta dan kemudian diikat unta pada sebatang pokok agar unta tu tak lari. Maksudnya dia unta ni kena, sebab tu orang Arab dia pakai iqal. Kan orang Arab dia ada pakai serban, lepas tu atas serban tu dia ada pakai macam bulat kan. Bulat tu sebenarnya letak di lutut unta. Bila unta duduk je, dia punya orang kata apa, siku ataupun lutut dia bengkok, dia letak benda yang bulat tu dekat lutut supaya unta tu tak boleh bangun, tak boleh lari. Sebab unta ni dia suka lari, pelan-pelan dia lari. Jadi orang Arab zaman dulu gunakan benda tu untuk letak di unta punya lutut. Bila nak berjalan, ambil balik benda tu supaya unta boleh bangun, tak ada tempat nak letak atas kepala. Lah kali jadi fashion. Itu orang Arab punya style lah. Baik. Maka setelah itu dia pergi bawah pokok kerana letih dan tidur di sana. Maksudnya dia walaupun dia bukan Islam lagi pada masa ni, dia tak buat apalah. Dia tak adalah buat benda-benda yang tak elok, yang tak manis pada Ummu Salamah. Dia memang kesian betul. Dia dah turunkan Ummu Salamah untuk berehat, dia turunkan anak dia turunkan barang-barang, dia dah ikat unta supaya tak lari, dia pun pergi bawah pokok yang lain, dia pergi berehat, tidur. Ya. Baik. Apabila ingin bergerak semula, dia akan pergi ke untaku dan menyediakannya dan membiarkan untuk aku naikkan. Biarkan untuk aku naik. Itu kata Ummu Salamah. Okey, bila nak jalan balik, dia pergi kat unta, dia sediakan unta, dia siapkan, angkat barang-barang, dia minta Ummu Salamah naik. Dia berkata, naiklah. Dan aku pun menaikinya. Dia hantar kami hingga ke Madinah. Begitu fokus, begitu cekal, dia hantar sampai ke Madinah. Apabila dia melihat ke perkampungan Bani Amr bin Auf, dia berkata, suamimu ada di kampung ini. Masuklah dengan keberkatan daripada Allah. Ni belum Islam ni. Dia kata, suami kau ada kat sini, kau masuklah dengan keberkatan daripada Allah. Lalu dia pun balik. Ummu Salamah berkata, demi Allah, aku tidak tahu satu keluarga Islam yang dikenakan ujian seperti keluarga Abu Salamah dan aku tidak berjumpa peneman yang lebih mulia daripada Uthman bin Talhah walaupun sewaktu itu dia masih belum memeluk Islam. Maksudnya walaupun masa tu dia masih belum Islam, tapi dia berjaya menunjukkan akhlak yang baik, dia berjaya menunjukkan budi yang baik. Begitu juga Ummu Salamah kata, aku tak pernah tengok lagi keluarga yang diuji berat dalam peristiwa hijrah ni melainkan diri aku je lah. Ya. Baik. Kisah ini menunjukkan ada orang Arab yang berhati mulia semisal Uthman walaupun dia masih memeluk Islam pada saat itu. Ini merupakan sifat kemanusiaan yang ditunjukkan. Kemudian apabila tiba di Madinah, Ummu Salamah hidup bersama dengan suaminya itu. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah mengatakan tiada manusia yang dilihat lebih baik daripada Abu Salamah. Abu Salamah orang baik.
Ummu Salamah kata, lepas Abu Salamah meninggal, aku tak tahulah siapa yang lebih baik lagi. Tapi nak kata tuan-tuan, dia mengamalkan apa yang Nabi ajar. Ni yang saya nak cerita ni. Doanya diterima untuk mendapat gantian yang lebih baik setelah musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwininya setelah suaminya Abu Salamah bin Abdul Asad meninggal dunia radhiyallahu anhu. Bekas suaminya merupakan orang yang sangat baik sehingga kan Ummu Salamah radhiyallahu anha tidak pasti akan berjumpa atau mengahwini lelaki yang lebih baik setelah kematian suami dia. Lepas suami dia meninggal, dia cakap, dia kata, tak, aku tak nampak mana orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ni. Tapi oleh kerana dia tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan benda yang janji daripada Allah dan Rasulnya, maka dia amalkan. Apa doa yang dia amalkan? Doa yang dia amalkan adalah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bila terkena musibah aja Nabi kata baca doa ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni. Tuan-tuan betulkan baris tu silap sikit. Saya dah bagi tahu pada editor untuk cetakan terbaru, biar betulkan baris tu. Biasalah kadang-kadang kita ambil daripada Maktabah Syamilah ni, kadang ejaan kita tak berapa nak perasan. Jadi terlepas pandang. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, betul kan ya? Allahumma ajurni. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah aku ini. Sebelum nak baca doa ni, kita baca dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita daripada Allah dan kepadanya kita akan kembali. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang. Musibah ni satu benda ataupun satu nikmat yang hilang daripada kita, itu musibah. Allah Ta'ala bagi sakit, maka kesihatan kita hilang sekejap. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi miskin, maka kekayaan kita hilang sekejap. Tiba-tiba masa tengah gembira, tiba-tiba jadi sedih, Allah Ta'ala hilangkan nikmat kegembiraan sekejap ataupun selama-lamanya. Maka bila Allah Ta'ala hilangkan satu nikmat, kita akan gundah gulana. Bila Allah Ta'ala hilangkan satu kesedapan dalam hidup di dunia, manusia yang normal akan rasa tak selesa. Maka Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik bila kita mengamalkan doa yang Nabi SAW ajar. Yang pertama kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sambil kita baca ni tuan-tuan, sambil kita kena hayatilah. Kenapa kena baca benda ni bila musibah berlaku? Bila Allah Ta'ala tarik salah seorang daripada ahli keluarga kita, kan? Kita baca yang ni. Sesungguhnya kita milik Allah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala memiliki semua perkara yang ada dalam alam ini. Semua milik Allah. Sama ada kita suka atau tak suka, Allah Ta'ala anytime boleh ambil. Ini yang disebut oleh Ummu Sulaim kepada Abu Talhah. Waktu anak Abu Talhah meninggal dunia, kan Ummu Sulaim cakap benda yang sama. Kalau ada satu orang, satu kaum pinjam barang daripada kaum lain, boleh tak kaum yang meminjamkan barang ambil barang tu bila-bila masa yang dia nak? Abu Talhah kata boleh. Ummu Sulaim cakap benda yang sama. Allah Ta'ala telah meminjamkan kepada kita anak kita. Hari ni Allah Ta'ala ambil balik. Maka tak ada apa nak ucap. Ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Ya. Kemudian kita baca Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibah ini. Kenapa kita harap pahala? Kerana nak menahan musibah, nak menahan diri ketika musibah berlaku memerlukan kesabaran, dan sabar itu membuahkan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang diberikan dengan diberikan dengan sifat sabar, mereka yang sabar ketika mana musibah berlaku akan diberikan ganjaran. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Diberikan balasan, diberikan pahala kepada mereka itu tanpa hisab. Ya. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik.
Mungkin kita rasa benda ni baik dan hilang bagi kita. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik yang Allah Ta'ala ganti. Jadi bila dia baca yang ni, dia yakin dan dia percaya. Dia baca dalam keadaan dia betul-betul yakin Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik, maka beliau melazimi doa ini dan akhirnya beliau dapat berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang doanya untuk diganti dengan yang lebih baik dengan apa yang pernah dimilikinya, iaitu digantikan Abu Salamah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Betul tak lebih baik? Confirm lah lebih baik. Mana ada orang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ha? Tak ada orang yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duk sangka macam Abu Salamah tu yang terbaik. Bila dia baca doa ni, Tuhan ganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan seterusnya tuan-tuan, beliau ni dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dipinang oleh Nabi. Nabi pinang dia. Ha? Seperti yang telah dinyatakan, beliau merupakan antaralah wanita tercantik dalam kalangan masyarakat Arab pada masa itu dan antara yang termulia nasabnya. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah SAW meminang dia dan baginda berdoa untuknya. Seperti yang dinyatakan dalam riwayat Muslim dengan sanadnya daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Apa kata Ummu Salamah? Arsala ilayya Rasulullah SAW Hatib bin Abi Balta'ah yakhtubni lahu. Faqultu inna li binta wa ana ghayur. Faqala amma ibnatuha fanad'u Allah ay yughniyaha anha wa ad'u Allah ay yazhaba bil ghairah. Hadis riwayat Muslim. Yang maksudnya Rasulullah, kata Ummu Salamah, Rasulullah menghantar kepada aku Hatib bin Abi Balta'ah untuk meminang aku. Dan aku menyebutkan kepada Hatib, sesungguhnya aku ni ada seorang anak perempuan yang masih kecil ni. Aku ada seorang anak perempuan dan aku ni pula jenis yang kuat cemburu. Jadi dia bimbanglah kalau dia kahwin dengan perasaan cemburu yang kuat, dia bimbang dia akan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana dia tak sudi dengan Nabi ni, siapa tuan-tuan tak nak bila Nabi pinang, tapi dia bimbang dia menyakiti Nabi dengan sifat cemburu. Maka apa Nabi kata? Maka Nabi kata, adapun anak perempuannya kita berdoa kepada Allah agar anaknya itu berjumpa dengan pasangan agar tidak terlalu terikat dengan Ummu Salamah. Maksudnya Nabi SAW doa supaya anak perempuan dia ni dapatlah pasangan, supaya pasangan tu boleh jaga dia. Tak adalah terikat dengan Ummu Salamah lagi dah. Dan Nabi juga berdoa supaya dihilangkan perasaan cemburu tu. Dan akhirnya Ummu Salamah pun menerima pinangan Nabi SAW dan menjadi isteri Nabi. Dan banyak juga meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Inilah satu kisah kelebihan yang ada pada isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Dan tuan-tuan, kewafatan beliau disebutkan di situ. Beliau merupakan antara isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang terakhir wafat menurut Abu Nuaim, antara yang terakhirlah, ya. Terdapat perbezaan pandangan tentang tahun kewafatan beliau. Ulama mengatakan ia pada tahun 59 Hijrah ke 61 Hijrah ataupun 62. Ada yang kata 59, ada yang kata 61, ada yang kata 62. Bahkan menurut Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau merupakan isteri Nabi SAW yang terakhir sekali meninggal. Maksud dia antara yang terakhir, umur dia panjang. Umur beliau begitu panjang sehingga kan beliau masih hidup ketika peristiwa Husain radhiyallahu anhu dibunuh di Karbala. Maksudnya Husain dibunuh pun, ya, Ummu Salamah pada masa tu masih ada. Umurnya panjang tuan-tuan. Jadi itulah serba sedikit yang saya boleh ceritakan berkenaan dengan kisah Ummu Salamah. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapatlah memperkenalkan serba sedikit berkaitan dengan salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya biasa kita jumpa dalam sanad-sanad hadis, tetapi mungkin kita tak pernah tahu keistimewaan dia, tak pernah tahu sejarah hidup dia. Paling tidak hari ini kita dah tahu. Wallahu taala alam bissawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini, untuk malam ini. Insya-Allah kita tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, kalau saya silap di mana-mana boleh saya alu-alukan, ya. Baik.
Okey. Ni panjang sikit soalan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa beza air mani dengan sperma? Kerana ketika saya buang air besar, saya dapati ada cecair seperti sperma yang meleleh keluar. Warna dan bau dan struktur memang sperma. Kita tahu sperma istilah sains. Air mani istilah agama. Air mani keluar secara memancar, disusuli dengan kelazatan. Tetapi sperma ni disusuli meleleh keluar. Boleh Ustaz jelaskan? Adakah perlu mandi hadas? Boleh Ustaz jelaskan? Okey. Jazakallah khair. Wa antum fajazakumullah khair. Ini merupakan masalah yang telah dibincangkan oleh ulama-ulama silam pun, iaitu orang yang keluar air mani dalam keadaan dia tidak ada rasa kelazatan. Walaupun kebiasaannya air mani memang keluar pada waktu lazat dan dia memancar-mancar, maksudnya dia memancuklah keluar. Tetapi ada orang-orang yang Allah Ta'ala uji dia, yang keluar tu dalam keadaan tidak terkawal dan dia meleleh. Maka dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan dia wajib mandi. Selagi mana dia yakin dan percaya dengan bau, dengan struktur, dengan bentuk, dengan warna itu adalah air mani, maka dia kata kena mandilah sebab air itu dah keluar. Ini pendapat mazhab Syafi'i. So dia kena mandi hadas. Tetapi majoriti ulama mengatakan bahawasanya yang dikatakan wajibkan mandi itu adalah air mani yang keluar diiringi dengan kelazatan. Kalau air mani itu keluar tak ada iring dengan kelazatan dan meleleh seperti ini, maka dia tidak wajib mandi, dia cuma perlu mengambil wuduk, basuh tempat tu dan mengambil wuduk lah. Tapi sebenarnya air mani tak najis, cuma dia membatalkan wuduk mengikut pendapat majoriti ulama. Saya tidak nafikan pendapat mazhab Syafi'i itu lebih berhati-hati, tetapi jika tuan mengalami kesukaran yang teramat sangat, nak bertaklid dengan pendapat majoriti tidak menjadi masalah kerana isu ni isu yang menyukarkan kita. Oh, ini ada budak main ni. Banyak dia punya apa? Type huruf yang tak difahami. Cetakan kedua dah betul ke doa bila ditimpa musibah tu? Cetakan kedua saya dah minta editor untuk betulkan ya. Sebab saya bila menulis, saya tak letakkan baris. Sebab saya boleh baca bahasa Arab. Jadi editor kata, Ustaz letak baris Ustaz. Saya kata, you letaklah baris. Jadi editor tu terlepas pandang. Jadi saya dah tengok, ada kawan-kawan tegur. Alhamdulillah saya dah minta editor betulkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apa hukumnya wanita pergi seorang diri untuk pendidikan? Isu ni isu lama tuan-tuan. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga ada mengeluarkan fatwa tentang isu ni. Senang cerita, majoriti ulama tidak membenarkan wanita bermusafir tanpa ada mahram. Memusafir sehari semalam tanpa ada mahram. Tetapi pandangan minoriti ulama, mereka mengatakan, terutama ulama semasa, mereka mengatakan Nabi SAW melarang. Dalam hadis Nabi kata, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhi mahram. Itu hadisnya. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bermusafir perjalanan satu malam melainkan bersamanya ada mahram. Tetapi di sana ada hadis Nabi SAW menyebutkan di akhir zaman nanti akan keluar az-za'inah, akan keluar satu orang perempuan bermusafir min San'a ila Hadramaut la takhafu illa Allah. Dia akan bermusafir daripada Hadramaut daripada San'a ke Hadramaut, dia tak takut melainkan takut pada Allah. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi menggunakan hujah ini untuk mengatakan Nabi bercerita ni dalam keadaan Nabi suka dengan pengembangan Islam. Sampai orang perempuan bermusafir tanpa ada rasa takut lagi dah. Jadi ulama semasa
Ada yang berpegang kepada pendapat majoriti. Ulama-ulama Saudi banyak pegang pada pendapat majoriti inilah. Tetapi ulama-ulama di Nusantara ini, di Malaysia umpamanya, kebanyakannya berpegang dengan pendapat minoriti, yang mana mereka kata selagi mana perjalanan itu selamat, selagi mana perjalanan itu dipercayai selamat, maka tidak menjadi masalah untuk wanita bermusafir. Sebagai contoh, kita tengok hari ini orang perempuan duduk di Seremban 2 dan bekerja di Kuala Lumpur, menaiki train yang kita panggil train komuter. Adakah selamat perjalanan tu? Kita percaya selamat, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau perjalanan itu tak selamat, dipercayai tak selamat, contoh dia nak pergi ke negara perang, nak pergi ke Gaza seorang-seorang dia, maka tak boleh. Kenapa disyaratkan mahram pada zaman dulu? Kerana nak naik unta kan susah. Zaman dulu nak naik unta, nak naik kuda susah. Unta tak apalah, dia boleh duduk, dia boleh turun. Kuda ni susah nak turun. Jadi macam mana? Kena ada mahram tolong dukung dia, tolong tolak punggung dia untuk naik ke atas kenderaan. Jadi kalau tak ada mahram itu susah. Cuma perjalanan itu sudah berbeza pada waktu ni, maka saya juga cenderung kepada pendapat yang kedua ini, iaitu selagi mana perjalanan dipercayai selamat, maka tidak menjadi masalah untuk bermusafir. Wallahu a'lam. Di tempat saya di Indonesia, saat melakukan iqamah, dia terlebih dahulu membaca Alhamdulillah, kemudian barulah iqamah. Dan ini sudah menjadi kebiasaan Bilal di masjid tempat saya salat berjemaah. Boleh komen? Wa antum fajazakumullah khair, saya tidak tahu asalnya. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, boleh tak kalau cara ambil wuduk mazhab Syafi'i tapi pembatalan mazhab Hambali? Saya pernah tanya di FB. Isu ni dipanggil sebagai isu talfiq. Kalau seseorang itu memang mengikut, orang kata apa, disebabkan dia memahami dalil, dia ikut tu, dia faham dalil, dia kata dalam masalah ni saya pegang pada pendapat ni kerana saya tahu, saya yakin ini yang betul, ataupun dalam masalah ni saya yakin ini yang betul, yang ni tidak menjadi masalah. Bahkan kalau memang dia yakin itu yang betul, maka dia dituntut untuk melakukan perkara itu. Tapi kalau dia buat tu kerana dia mengikut hawa nafsu dia, saya nak ikut yang ni lah, yang ni senang, ini senang. Para ulama memberikan amaran, siapa yang tukar-tukar mazhab kerana nak memudahkan, kerana nak, bukan memudahkan tapi nak memudah-mudahkan ataupun nak bermain-main mengikut hawa nafsu, para ulama menyebut man tatabba'a rukhasal ulama faqad tazandaq. Sesiapa yang mencari-cari rukhsah-rukhsah ulama, maka dia akan menjadi zindiq, iaitu dia akan terlepas daripada ikatan agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Siapa akan bersama dengan Ummu Salamah di syurga? Abu Salamah ke Nabi? Nabi lah, kerana dia telah menjadi ummul mukminin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, betul ke baca Yasin untuk si mati atau nazak ada fadilat? Ada hadis daripada jalur Ma'qil bin Yasar, tetapi hadis itu dhaif, tetapi ia sabit daripada perbuatan salafus salih membacakan Yasin kepada orang yang nazak. Memang ada daripada amalan salafus salih. Kerana apa? Kerana dalam Yasin tu ada cerita tentang syurga neraka, cerita tentang azab dan nikmat, tentang hari kiamat. Jadi orang yang dengar tu, orang yang nazak yang dengar tu, dia akan bertaubat segeralah. Tips untuk relax bila orang tuduh kita Wahabi. Tips dia adalah bila orang tuduh kita Wahabi, kita harap pahala daripada Allah. Kita harap pahala je. Ada pahala ni Allah Ta'ala nak bagi kat aku ni. Bukan senang orang nak bagi pahala kat kita. Dia tuduh benda yang tak betul. Kata, Wahabi bukan salah Ustaz. Ya ke Wahabi tak salah? Ada orang ceramah asyik lawan Wahabi je. Wahabi Yahudi yang buat. Wahabi ni anak haram.
Yahudi. Wahabi ni satu konotasi yang tak baik lah. Bagi pada orang yang kita benci. Tak ada orang yang kita hormat. Alhamdulillah saya menghormati dia. Dia sungguh hebat dan dia adalah Wahabi. Jarang lah. Dia konotasi tak baik. Jadi kalau orang tuduh kita dengan benda yang tak baik, kita tak redha, kita harap pahala daripada Allah. Allah Ta'ala nak bagi pahala free. Takkan kita tak nak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Rasulullah SAW puasa pada hari Isnin dan Khamis setiap minggu? Untuk kita ikut sunnah, mestikah kita puasa setiap minggu hari Isnin dan Khamis? Dalam hadis ada sabit Nabi SAW puasa pada hari Isnin dan Khamis, dan ia adalah sunnah. Dan kalau kita berpuasa pada Isnin dan Khamis, kita juga telah melakukan sunnah, dapat pahala. Adakah mesti untuk dilakukan setiap minggu? Tak mesti. Siapa yang buat dapat pahala. Dia bukan puasa Ramadan, dia puasa puasa sunat. Jadi puasa sunat ni ada waktu kita nak buat, ada kekuatan, alhamdulillah buat. Kalau tak ada, kita boleh berbuka pada hari itu. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Pada seorang isteri yang menikahi lelaki lain setelah kematian suami pertamanya, pada dengan siapakah si isteri akan bersama di syurga kelak? Dalam isu ni ulama ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, dia mengatakan si isteri selain pada Rasulullah, kalau Rasulullah menikahi perempuan tu, confirm Rasulullah akan bersama dengan wanita tu. Kerana tak ada orang boleh kahwin dengan isteri Rasulullah setelah Rasulullah mengahwininya. Itu ijma' ulama. Ini selain daripada Rasulullah. Jadi kalau seorang isteri, suami dia meninggal, dia kahwin baru. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama kata, suami yang paling baik akhlaknya akan bersama dengan isteri itu. Suami yang paling baik akhlak, suami yang paling soleh sekali akan dapat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, perempuan tu boleh pilih nak bersama dengan suami yang mana. Pendapat yang ketiga, suami yang terakhir. Pandangan-pandangan ni disandarkan kepada beberapa riwayat, tetapi riwayat-riwayat daripada Nabi SAW tak sahih dalam masalah ni. Tak ada yang sahih. Cuma pendapat yang ketiga tu ada riwayat daripada sahabat yang menunjukkan demikian, iaitu suami yang terakhir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah pendapat Ustaz mengenai takaful? Boleh ke kita ambil? Boleh, tak ada masalah. Takaful halal insya-Allah. Bahkan ia termasuk dalam akad ta'awun, tabarruk, berpahala insya-Allah. Dapat pahala kerana kita membantu sesama ahli yang bersama dalam takaful tersebut. Macam mana Ustaz boleh mengajar dan baca cerita dan masuk balik ke poin yang betul? Ada tips? Betul juga kan? Tapi kadang-kadang saya tak masuk juga. Entah, saya pun tanya pula orang yang dengar. Saya kat mana tadi? Kenapa sampai ke sini? Solat saya melalut. Tetapi biasanya kalau orang dah biasa mengajar, dia buat persediaan, dia tahu dah di sini saya nak hurai lebih sikit, lepas tu dia kembali. InsyaAllah. Tapi biasanya kalau pengajian berkitab ni akan apa? Akan dapat patah balik lah. Akan dapat patah balik. Okey. Banyak soalan ni. So saya rasa cukuplah segala tu tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Terima kasih banyak-banyak kepada Global. Terima kasih Kak Majini. Terima kasih Dr. Azmi yang menganjurkan majlis pada malam ini. Saya
saya berhenti dulu di sini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi